salam sejahtera. Saya Nur Syazwani Safusham. Ini Awani 7.45. Mari kita saksikan fokus kami untuk malam ini. Kes COVID-19 kembali kepada 2 digit. Tiada keperluan pakej rangsangan ekonomi tambahan. Dan luar negara, 36 maut minum cecair sanitasi di India. Malaysia merekodkan 14 kes baru positif COVID-19 setakat jam 12 tengah hari pada Ahad, dengan 13 daripadanya merupakan kes penularan tempatan dan hanya 1 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 13 kes penularan tempatan, 11 kes daripadanya dikesan daripada kluster Siva Gangga di Kedah. Dalam satu kenyataan, Dr. Nur Hisham maklumkan 2 lagi kes penularan tempatan dikesan dari saringan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. Manakala 1 kes import pula melibatkan bukan warga negara dari negara Filipina. Terdapat 17 kes yang telah pulih COVID-19 pada Ahad dan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 8,664. Tiada kematian direkodkan pada hari ini dan 2 pesakit berada dalam unit rawatan rapi ICU dengan salah seorang daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dan lagi perkembangan COVID-19 selepas jam 8 malam nanti, terutama kluster Siva Gangga. Tapi sebelum itu, laporan seterusnya, polis telah menahan seramai 315 individu atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP setakat 1 Ogos. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu, daripada jumlah itu, 3 individu telah direman manakala 312 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan yang dikesan ialah ingkar PKP termasuk aktiviti tidak mengikuti SOP, aktiviti melibatkan kehadiran ramai serta tidak memakai pelitup muka. Sebanyak 3,226 pasukan pematuhan yang melibatkan 14,327 anggota telah membuat pemantauan di 3,821 pasaraya, 5,545 restoran serta 1,954 penjajah, 1,326 kilang, 3,602 bank dan 820 pejabat kerajaan. Turut dipantau 1,132 terminal pengangkutan darat, 138 terminal pengangkutan air serta 40 terminal pengangkutan udara. Seramai 4,286 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kesemua mereka telah ditempatkan di 16 hotel dan 5 institut latihan awam ILA di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Sarawak, Selangor dan Johor. Daripada jumlah itu, seramai 13 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Kesemua mereka telah pulang dari 24 negara antaranya Filipina, Thailand, Indonesia, Qatar, Pakistan dan Arab Saudi. Semalam PDRM telah melakukan 2,263 pemeriksaan terhadap individu yang sedang menjalankan kuarantin wajib 14 hari di kediaman masing-masing. Seramai 28 individu dikenakan tindakan kerana gagal mematuhi SOP home quarantine yang ditetapkan. Tidak mematuhi penjarakan fizikal sebuah restoran di dalam pasaraya terbesar di Bandaraya Alustar di kompaun RM1,000 kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Kompaun itu dikeluarkan ketika anggota polis dari Pasukan Khas Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star melakukan pemantauan di premis pasaraya terbabit pada Ahad.
Manakala ketika tinjauan di stesen KTMB Alor mendapati kesemua penumpang yang menaiki komuter memakai pelitup muka, melakukan pemeriksaan suhu badan dan mengamalkan penjarakan sosial. Pastikan duduk dalam keadaan jarak sosial 1 meter. Boleh? Kan nampak comel sini. Dia berempung nampak. Tak comel. Nak pergi mana ni? Ready? Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star Superintendent Muhammad Rizwan Salih berkata, hasil pemantauan mendapati orang ramai mematuhi arahan yang ditetapkan dan mengikut SOP ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP masih berjalan. Mana-mana premis ataupun tuan-tuan pemilik premis yang dalam SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan termasuk di dalam kesalahan seperti sebagaimana catatan suhu, sebagaimana catatan kehadiran dan penjarakan sosial akan diambil tindakan kompaun suhu dan seterusnya kita akan hantar surat kepada makluman kepada PBT untuk mengambil tindakan seterusnya termasuk menyita premis berkaitan. Sejak 10 Jun lalu, seramai 240 orang di kompaun termasuk beberapa pengusaha premis kerana gagal mematuhi SOP seperti penjarakan sosial, pengambilan suhu dan tidak mencatat butiran. Pengguna lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK yang tersekat dalam kesesakan dinasihat tidak menunaikan solat di lorong kecemasan lebuh raya itu atas faktor keselamatan. Menurut kenyataan media, pemegang konsesi KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 Anis Berhad, tindakan itu dikhawatiri boleh menyebabkan penunggang motosikal atau kenderaan lain yang mungkin tidak menyedari kehadiran individu di lorong kecemasan itu. Menurutnya, pihaknya amat menghargai kesabaran pengguna lebuh raya KLK dan juga ketaatan umat Islam menunaikan ibadah solat ketika dalam perjalanan ke Pantai Timur pada setiap kali musim perayaan dan cuti umum. Bagaimanapun, pihak Anis Berhad selaku pengendali lebuh raya KLK juga ingin memohon kesabaran dan penelitian wajar daripada pengguna jalan raya agar tidak menunaikan solat di atas jalan raya iaitu di lorong kecemasan atas faktor keselamatan. Baru-baru ini itulah dalam media sosial foto yang menunjukkan pengguna lebuh raya menunaikan solat subuh di lorong kecemasan di lebuh raya KLK akibat kesesakan lalu lintas untuk pulang ke kampung bagi sambutan Aidiladha. Rancang perjalanan pulang ke kampung sebaiknya supaya tidak membahayakan diri dengan mendirikan solat di laluan kecemasan di lebuh raya. Mufti Kelantan, Datuk Muhammad Syukri Muhammad berpandangan tindakan mendirikan solat di laluan tersebut mendatangkan bahaya dan menurut Islam perkara berbahaya perlu sedaya upaya dielakkan. Beliau berkata Islam menyarankan umatnya supaya berhati-hati dan mengingatkan supaya tidak mencampakkan diri dalam kebinasaan. Tambah beliau, sekiranya mereka tidak mahu tertinggal waktu solat, sebaiknya mereka merancang untuk bergerak selepas waktu solat dan tidak perlu membahayakan diri dengan bersolat di laluan kecemasan. Laluan kecemasan itu adalah laluan kereta-kereta yang dalam kecemasan. Kalau kita berhenti sembahyang situ, kita terdedah kepada bahaya. Jadi kita kena seberapa daya kita kena elak daripada bahaya ini. Jadi sembahyang kita nak tunaikan juga. Jadi sebab itu dalam musafir ini kita dibuka ruang untuk sembahyang qasar dan jamak. Beliau mengucapkan tahniah kepada umat Islam yang tetap menjaga solat dalam keadaan sebegitu, namun mengingatkan keselamatan juga harus dijaga. Seterusnya, selepas 5 hari kempen Kibarkan Jalur Gemilang dilancarkan, ia masih kurang mendapat sambutan daripada orang ramai, khususnya pemilik premis swasta. Tinjauan Esra Awani di sekitar Ipoh Perak mendapati hanya bangunan awam milik kerajaan meriah dengan Jalur Gemilang sedangkan ia sukar dilihat di premis swasta dan rumah kediaman. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashili Muhammad Razi yang mengakui perkara itu berkata, jika rakyat boleh bersatu hati mengekang pandemik COVID-19, mengapa ia tidak diaplikasikan untuk bersama-sama mengibar jalur gemilang?
Sebenarnya it's a simple thing to do ya. Kita hanya perlu, orang kata tak perlu pun nak mempunyai bendera ataupun jalan gemilang yang begitu besar. Cuma ada yang kita pamerkan di tempat yang kita berada itu pun dah cukup baik. Di premis kita, di rumah kita. Saya sangat menghargailah kerjasama dan usaha daripada pihak bukan kerajaan ya, khususnya daripada NGO untuk memastikan kita dapat menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Beliau ditemui selepas merasmikan program mengibar jalur gemilang di Pangsapuri Kinta Heights, Ipoh pada Ahad. Menurut Noli, beliau telah meminta pihak berkuasa tempatan mengadakan kerjasama dengan NGO di tempat masing-masing untuk melaksanakan program seumpama itu. Ini pula perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 36 individu maut pada Jumaat selepas mereka minum cecair sanitasi yang mengandungi alkohol di sebuah kampung di Andhra Pradesh, India. Kejadian terjadi berikutan langkah pihak berkuasa menutup premis-premis yang menjual arak dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Susulan itu, satu pasukan siasatan khas ditubuhkan pihak polis pada Sabtu bagi menyiasat kes berkenaan. Ketua Polis Daerah Siddharth Kaushal memaklumkan kesemua mangsa telah mencampurkan cecair sanitasi dengan air kosong dan air berkarbonat. Pihak polis pada masa sama turut menyiasat sama ada cecair sanitasi tersebut mengandungi bahan toksik lain. Kerajaan Persekutuan telah membenarkan beberapa aktiviti ekonomi bagi memulihkan ekonomi susulan perintah berkurung dikuatkuasakan sejak Mac lalu. Wilayah Victoria di Australia kini diisytiharkan darurat sebagai langkah terbaharu perintah berkurung di seluruh Melbourne bermula Ahad malam. Terbaharu, perintah berkurung pada waktu malam antara 8 malam sehingga 5 pagi akan dilaksanakan di seluruh Melbourne. Beyond that, the stay-at-home restrictions for Metro Melbourne will be enhanced. There will be additional limits to the 4 reasons to leave home. You will no longer be able to leave home go any further away from your home than a 5-kilometre radius. You will not be able to be at any point more than 5 kilometres away from your home for the purposes of shopping for what you need. Only one person will be able to go shopping once per day. Menurut Ketua Menteri Victoria Daniel Andrews, pelaksanaan tersebut membolehkan pihak polis mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang ingkar kepada arahan tersebut. Perintah tersebut dilaksanakan susulan terdapat penambahan 651 kes baharu positif COVID-19 yang dilaporkan pada Sabtu, termasuk 7 kematian. Penambahan ini antara angka tertinggi yang direkodkan sejak wilayah itu melaksanakan perintah berkurung sejak 6 minggu lalu. Andrews turut memaklumkan terdapat pengumuman susulan pelaksanaan tersebut di tempat kerja pada Isnin, termasuk beberapa penutupan sektor. Bagaimanapun pihaknya tetap memberi jaminan sektor utama seperti pasaraya yang menjual barangan keperluan asas tidak akan terjejas. Lagi perkembangan ekonomi negara, adakah kerajaan bersedia melakukan pakej rangsangan ekonomi tambahan? Itu akan kami bawakan selepas ini. Anda sedang menonton Awani 7.45 bersama saya, Nur Syazwani Safusyam. Mari kita saksikan tajuk utama untuk jam ini. 2 pelajar sekolah rendah sah kluster Siva Gangga. BN Sabah dan Sekutu selesai agihan kerusi 2 minggu. Tiada keperluan pakej rangsangan ekonomi tambahan. Baik, kerajaan berpendapat tiada keperluan untuk memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi tambahan ketika ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bagaimanapun kerajaan akan memantau keadaan semasa dan sekiranya ada keperluan, cadangan memperkenalkan pakej rangsangan dipertimbangkan. Apa yang penting ketika ini, katanya kerajaan harus memastikan COVID-19 tidak menular semula demi kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam wawancara Fellow Perdana bersama Menteri Kewangan yang disiarkan menerusi Bernama TV. Rakyat juga perlu pastikan terus menjaga prosedur operasi standard SOP dan menjaga keselamatan diri. Dalam wawancara sama, Tengku Zafrul menegaskan ekonomi digital memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi dan masa depan negara.
Di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, hampir RM1 bilion diperuntukkan dalam penerapan teknologi dan digital perusahaan kecil dan sederhana PKS. Selain itu, kerajaan menggalakkan penerapan inovasi digital dalam syarikat pemula niaga sebagai persediaan mereka ke arah operasi berasaskan revolusi perindustrian 4.0. Mengulas mengenai belanjawan 2021, Tengku Zafrul berkata kerajaan akan memperincikan perhatian khusus untuk belia dalam penyediaan belanjawan yang akan dibentangkan pada November ini. Pada pagi tadi, mesyuarat membabitkan UMNO Sabah dan rakan sekutu diadakan. Dan petang tadi, sidang media diadakan oleh pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Muhtaradin. Shahrizal Kamalul Arifin, Wakil Ashraf Awani di Sabah, sedia melaporkan perkembangan terbaru politik di Sabah. Shah, kita nak tahu apakah UMNO Sabah yakin perubahan politik turut berlaku di Sabah sehingga akan menyebabnya perubahan pucuk pimpinan negeri? Baik, terima kasih Syazwani. Seperti yang Syazwani katakan sebentar tadi berkenaan dengan sidang media yang dilakukan oleh pengerusi Badan Pengumuman UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Muhtaradin, dan menjawab kepada soalan yang ditanyakan oleh Syazwani berkenaan dengan adakah akan berlakunya perubahan politik yang bakal dibawakan oleh KEM ini daripada Barisan Nasional dan rakan-rakan sekutunya. Pasti apa yang dinyatakan oleh pengerusi itu sendiri, itu Datuk Seri Bung Muhtaradin, mengatakan bahawa beliau yakin bahawa dengan sekutu-sekutu yang ada ketika ini ataupun yang dipanggil rakan-rakan kepada Barisan Nasional ini akan yakin untuk dapat menduduki tempat pertama di negeri ini, dan walau apapun itu bakal ditentukan pada pilihan raya yang akan datang. Tapi ada juga yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana kesediaan untuk menduduki untuk 73 buah kerusi Dewan Undangan Negeri yang bakal dipertandingkan. Menurut Presiden tersebut, menurut pengerusi tersebut, Datuk Seri Bung Muhtaradin mengatakan kesemua 73 kerusi tersebut akan ditandingi oleh Barisan Nasional dan rakan sekutu. Kita dengarkan sedutan daripada sidang media yang diadakan pada sebelah petang tadi. Dan hari ini kita telah memutuskan UMNO Sabah, Barisan Nasional dan rakan-rakan yang lain, kita akan bertanding 73 kursi melawan Warisan. Bermakna UMNO Sabah akan berunding di kalangan komponen Barisan Nasional dalam sehari dua ini, dan seterusnya kita akan berunding dengan rakan-rakan kita yang tidak pro dengan Warisan. Baik, Syazwani, itu serba sedikit yang dimaklumkan di dalam sidang media tersebut. Tapi apa juga yang boleh dikatakan, terdapat juga di satu pihak lagi sebenarnya daripada parti Warisan Sabah, Warisan. Sebenarnya pada sebelah petang tadi kami berkesempatan untuk menghubungi Setiausaha Agung Warisan, iaitu Datuk Loreto Padua, yang kita bertanyakan berkenaan dengan bagaimana pula di sebelah pihaknya, adakah kesediaan tersebut juga telah lengkap. Dan menurut Setiausaha Agung tersebut, iaitu Datuk Loreto, mengatakan bahawa sebarang pengumuman kerusi ataupun pengumuman calon hanya akan diumumkan sendiri oleh Presiden Parti, itu Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Dan berkenaan itu juga, menurut Datuk Loreto, perincian dan juga pengisian serta tarikh kepada mesyuarat yang bakal dilakukan itu juga bakal ditentukan dalam tempoh terdekat, dan mungkin juga besok dan mungkin juga hari Selasa. Tapi kita lihat nanti, dan kita akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan mesyuarat tersebut. Dan sebelum itu, Syazwani, sebenarnya untuk melihat kepada isu yang dibawakan semalam yang telah kita siarkan di esrawani.com berkenaan dengan pengumuman yang dibuat oleh Parti Bersatu Sabah berkenaan dengan akan menandingi 45 buah kerusi. Tetapi setelah sidang media yang dilakukan pada sebelah petang tadi, yang dilakukan oleh pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Muhtaradin, ternyata perkara tersebut telah pun saya dan rakan setugas Suzani telah menghubungi Ketua Pimpinan Bersatu Sabah bertanyakan berkenaan dengan perkara kerusi tersebut. Tapi apa yang dimaklumkan kepada kami di Esrawani Sabah adalah berkenaan dengan, katanya, sebarang pengumuman berkenaan dengan kerusi dan calon ini akan ditentukan pada 8 hari bulan nanti. Syazwani.
Baik, terima kasih Syahrizal atas perkembangan itu. Perinciannya akan Syahrizal dan rakan setugas bawakan dari semasa ke semasa. Seterusnya, semua pihak disaran tidak mengeluarkan kenyataan mengenai agihan kerusi pada pilihan raya Sabah bagi mengelak sebarang kesulitan. Kenyataan berhubung jumlah kerusi yang ingin dipertandingkan sama ada Parti Bersatu atau UMNO adalah daripada individu yang tiada kuasa berbuat demikian. Ini kerana menurut Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa, soal pengagihan kerusi belum lagi dibincangkan pimpinan parti dalam Perikatan Nasional. Ya, sebenarnya yang buat statement tu bukan orang yang berautoriti untuk membuat keputusan, pemimpin-pemimpin peringkat pertengahan. Tapi dia telah menjadi polemik dan bila ada begitu ada pula pihak yang membalas. Jadi yang membalas tu pun bukanlah orang yang mempunyai autoriti mutlak. Jadi polemik begitu pada saya tak perlu. Ya, tak perlu. Saya percaya pucuk pimpinan ke semua parti-parti, Friends of BN, Friends of MN dan juga PN perlukan sedikit masa kerana ini pilihan raya mengejut. Dan kita percaya cabarannya uruskan dengan baik. Beliau berkata sebaiknya semua pihak memberi ruang kepada pucuk pimpinan berbincang dan menyusun kerana pilihan raya Sabah diadakan secara mengejut. Parti yang berada di pihak Perikatan Nasional perlu seberapa boleh supaya pertandingan hanya melibatkan satu lawan satu dengan warisan. Suasana politik di Sabah juga berbeza dengan Semenanjung di mana UMNO Sabah mempunyai autonomi mereka sendiri. Baik, kita beralih ke perkembangan COVID-19 hingga jam 12 tengah hari ini. 14 kes baru yang dilaporkan di Malaysia. Ini menjadikan jumlah kes positif sebanyak 8,999 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 210 kes. 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan 1 memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat 17 kes yang telah pulih. Pada hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya adalah sebanyak 8,664. Daripada 14 kes baru yang dilaporkan, 1 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan bukan warga negara dari negara Filipina. Daripada 13 kes penularan di dalam negara, kesemua 13 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Kedah 11 kes daripada kluster PUI Sivaganga, Sabah 2 kes saringan di pintu masuk antarabangsa Laut Labuan. 2 pelajar sekolah rendah berusia 7 dan 10 tahun disahkan positif COVID-19 selepas mendapat jangkitan daripada pesakit kluster Sivaganga di Kedah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kluster tersebut juga merekodkan 11 kes daripada 14 kes baharu jangkitan pada Ahad dengan semuanya melibatkan warga negara Malaysia. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan setakat ini sebanyak 313 orang telah disaring dan 20 daripadanya dikesan positif, 280 negatif dan 13 kes masih menunggu keputusan ujian. Menurut Dr. Nur Hisham, daripada 20 kes yang dikesan positif, semua kes adalah aktif, tiada kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dan tiada kematian dilaporkan. Dalam pada itu, daripada 20 kes positif yang dilaporkan, sebanyak 15 kes adalah dalam kalangan warga negara Malaysia, manakala 5 kes bukan warga negara. Semua pesakit telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta untuk diasingkan dan menerima rawatan. Aktiviti pengesanan kontak rapat secara aktif giat dilaksanakan dan aktiviti pembersihan serta nyah kuman dilaksanakan di semua premis terlibat. Saya tanya khabar pada Tun, kata Azmin. Bertemu kembali, Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjelaskan pertemuannya dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Masjid Putra pada Jumaat hanya bertanya khabar dan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Sebagai individu yang lebih muda, beliau menghormati Dr. Mahathir sebagai negarawan dan tokoh walaupun banyak perbezaan pendapat sejak kebelakangan ini. Bagaimanapun, Azmin tidak mengulas lanjut mengenai dakwaan cuba memujuk ahli Parlimen Langkawi itu untuk menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Kita ni orang Islam, orang Melayu, rakyat Malaysia, kita bukan bersengketa dan ataupun bermusuh sehingga dendam
di antara satu sama lain. Itu tidak elok. Walaupun mungkin kita ada pandangan yang berbeza, tetapi di dalam masjid, apatah lagi di Hari Raya Aidiladha, sudah tentulah saya sebagai seorang yang jauh lebih muda daripada Tun Dr. Mahathir, saya bertanggungjawab untuk bertemu dengan beliau dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha dan bertanya khabar. Mengapakah itu juga harus disinggung dan dipolitikkan? Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program korban perdana penggerak komuniti negara peringkat negeri Kedah dekat Padang Serai pada Ahad. Pada Jumaat, beliau memuat naik 2 gambar bersama Dr. Mahathir di Masjid Putra Putrajaya dengan kaption berkesempatan solat Aidiladha bersama anak-anak dan menantu. Tambahnya, dalam muat naik terbabit, beliau bersama Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin turut sempat bertemu dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada bekas Perdana Menteri itu. Kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan bahawa parti itu tidak dimaklumkan keputusan UMNO menarik diri daripada Perikatan Nasional adalah tidak silap. Sebaliknya, kata Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa, pentaksiran dan pemahaman yang berbeza mengenai perkara itu menyebabkan Taqiyuddin menyatakan demikian. Anwar menjelaskan dalam 2 kali mesyuarat Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional telah diputuskan bahawa UMNO tidak akan menyertai Perikatan Nasional sekiranya ia didaftarkan sebagai gabungan parti. Bila kita bercakap kepada media, tafsiran tu kadang-kadang tidak semestinya 100% tepat macam apa yang saya kata. Saya rasa kedua-dua pun tidak salah. Datuk Taqiyuddin mungkin bermaksud kerana bila statement dia baca dalam Sarawak, UMNO tidak menarik diri daripada penyertaan Perikatan Nasional. Lalu dilaporkan begitu. Sebenarnya bukan soal menarik diri. Kita katakan Perikatan Nasional tidak didaftarkan. Jadi kita belum masuk, tak timbul tarik diri. Jadi tapi kalau isu tarik diri ditanya Datuk Taqiyuddin, tentulah dia kata kita tak bincang soal tarik diri sebab benda itu tak berbangkit. Jadi Datuk Taqiyuddin pun tidaklah 100% salah. Kemudian dari segi kita tidak menyertai Perikatan Nasional itu sudah dibincangkan. Anwar berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Taqiyuddin semalam yang menjelaskan tidak dimaklumkan keputusan UMNO untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Dalam pada itu, Anwar memaklumkan Muafakat Nasional sangat utuh dengan sebarang perbincangan dalam Perikatan Nasional juga berlangsung dalam suasana baik. Pada masa sama, menurut beliau, sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sangat baik dengan persetujuan untuk berunding membentuk platform Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional dalam suasana baik. Selepas ini, 54,000 liter cecair pembasmi kuman di Masjidil Haram. 7.7 juta rakyat Malaysia telah menerima manfaat moratorium yang kini bakal digantikan dengan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar. Apakah maksudnya? Adakah anda masih layak untuk memohon moratorium?
Jika tidak, adakah anda sudah bersedia? Adakah anda tergolong dengan mereka yang masih mencari pekerjaan atau dipotong gaji? Jangan panik, ingin tahu lebih lanjut, daftar sekarang di www.link.esrawani.com. Sebanyak 54,000 liter cecair pembasmi kuman digunakan setiap hari untuk membersihkan Masjidil Haram pada musim haji tahun ini sebagai langkah pencegahan terhadap penularan wabak COVID-19. Portal Al-Arabiah melaporkan Ketua Umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memberitahu operasi itu membabitkan seramai 3,500 pekerja sejak beberapa hari lalu yang membersihkan bahagian dalam dan luar masjid sehingga 10 kali sehari. Bilangan jemaah bagi musim haji tahun ini dikecilkan kepada hanya 10,000 jemaah yang dibenarkan berada dalam tanah suci itu susulan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Lebih 3,500 pekerja menggunakan sekurang-kurangnya 95 peralatan moden untuk mengerjakan proses pembersihan. Pihak institusi menggunakan sekitar 2,400 liter pembersih setiap hari, termasuk 1,500 liter untuk bahagian permukaan dan 900 liter bagi pembersihan manual. Pihak berkuasa kesihatan China melaporkan 49 kes baru positif COVID-19 di tanah besar itu yang direkodkan pada Sabtu. Jumlah itu termasuk 33 kes penularan tempatan dan 16 kes import. 30 dari 33 kes penularan tempatan itu dilaporkan di wilayah Xinjiang dan 3 di wilayah Liaoning. Tiada kematian baru direkodkan dalam tempoh sama. Tambahan itu, 14 kes pulih dibenarkan discharge dan 145 kontak rapat mengakhiri pemantauan kesihatan. Setakat Sabtu, daripada jumlah kes baru itu, ia menjadikan jumlah kumulatif di Republik itu adalah 84,385 kes. 748 lagi kes kini sedang menerima rawatan dan daripada jumlah itu, 36 dalam keadaan tenat. Ribuan penduduk di selatan California diarah berpindah pada Sabtu selepas kebakaran hutan mula merebak sehingga memusnahkan sebuah kediaman. Kebakaran yang bermula dari dua lokasi berbeza dan berdekatan dilaporkan sekitar jam 5 petang waktu tempatan pada Jumaat di kawasan desa Cherry Valley. Kira-kira 375 anggota bomba dikerahkan ke tempat kejadian bagi melakukan kerja-kerja pemadaman kebakaran tersebut yang turut merangkumi kaedah dari udara. Kebakaran yang digelar Apple Fire itu bertambah buruk dalam masa semalaman dan merebak sehingga 46 km persegi. Susulan itu, kira-kira 7,800 penduduk tempatan dari lebih 2,500 kediaman diarahkan berpindah. Malah, ratusan penduduk di utara Beaumont diwajibkan berpindah bagi mengurangkan risiko bahaya. Kapal angkasa SpaceX Crew Dragon berlepas ke bumi dari stesen angkasa antarabangsa ISS pada Sabtu dengan 2 angkasawan Amerika Syarikat. Rakaman NASA menunjukkan kapsul itu berlepas dengan lancar dari ISS selepas 2 bulan angkasawan Amerika, Duke Halley dan Bob Beacon, tiba di makaman mengorbit kapal angkasa Amerika hampir 1 dekad lalu. NASA menyatakan kapsul itu sedia berlepas dan berada pada lintasan yang selamat dan dijangka tiba di bumi pada Ahad. Tapak pendaratan yang dicadangkan ialah pantai barat Florida, manakala ribut tropika pula menuju ke pantai timur negeri itu. Ia akan menjadi pendaratan pertama angkasawan dalam tempoh 45 tahun. Kali terakhir adalah ketika mengikuti misi bersama AS Soviet pada tahun 1975 yang dikenali sebagai Apollo-Soyuz. Sekian Awani 7.45 malam ini. Saya Nur Syazwani Safusham. Terima kasih kerana menonton. Salam hormat.